Menteri Yang Dipertua, penyasaran subsidi. Belanjawan 2023 memperuntukkan 64 bilion ringgit untuk subsidi. Tapi keperluan tahun ini, angka sebenar mencecah 81 bilion ringgit. Di antara subsidi tertinggi oleh mana-mana kerajaan di dunia. Oleh yang demikian, ada keperluan untuk dilihat semula ketangkasan dan pelaksanaan. Harga barangan bersubsidi untuk rakyat harus dilaksana tangani secara berhemah untuk mengelakkan daripada peningkatan kos sara hidup dan menekan. Tetapi seperti mana saya tegaskan sebelum ini, Yang Dipertua, subsidi itu dihirup oleh golongan kaya. Dan 3.5 juta orang asing sekarang ini mendapat semua faedah subsidi yang disediakan. Maka kita mohon ahli yang berhormat dan rakyat memahami keperluan menyekat subsidi untuk orang miskin dihirup oleh golongan maha kaya dan dihirup oleh 3.5 juta rakyat asing yang dibiarkan selama ini. Maka mulai tahun hadapan, pendekatan penyasaran semula subsidi akan dilaksanakan secara berfasa. Jika benar kita dapat jimatkan belanja subsidi, maka saya jamin insya-Allah kita akan tambah peruntukan bantuan tunai kepada rakyat, sumbangan tunai rahmah daripada 8 bilion ringgit sekarang kepada 10 bilion ringgit pada hampir 9 juta penduduk. Sejak Februari 2022, soal subsidi telur dan ayam yang dulu diperkenalkan hanya semasa musim perayaan, tapi sekarang berterusan. Berapa jumlah tanggungan kerajaan sejak itu? 3.8 bilion ringgit untuk subsidi telur dan ayam. Ini termasuk kepada golongan kaya dan 3.5 juta orang asing. Jadi sekarang kebetulan harga ayam dan telur mulai stabil. Dan oleh demikian, kerajaan akan menimbangkan supaya diapungkan berdasarkan harga yang lebih rendah daripada harga apungan kerajaan. Dan ini akan diumumkan dalam sedikit masa oleh Kementerian Pertanian telah berunding dengan pengeluar dan memastikan tidak ada kenaikan yang tidak munasabah oleh syarikat dan peniaga. Yang Dipertua, langkah-langkah konkret yang secara terperinci akan diumumkan oleh Menteri dalam tempoh 2 minggu. Kita sebut sebelum ini tentang subsidi elektrik secara pukal. Membebankan dan sekali lagi menguntungkan orang kaya. Saya ingatkan bahawa tidak adil untuk dikatakan tarif elektrik dinaikkan, kerana pada 90% rakyat tidak dinaikkan. Ya. Umpamanya, pada tahun 2022, 10% pelanggan teratas yang gunakan kemudahan elektrik sebenarnya menikmati 50% subsidi. Ini tidak munasabah. Subsidi untuk orang susah, kelas menengah dan rendah. Tetapi 10% teratas dapat 50% dana subsidi. Dan ini tekad kerajaan menghentikan subsidi bagi golongan maha kaya. Dan menurut kajian Kementerian Sumber Asli, ini akan mungkin menjimatkan sehingga 4.6 bilion ringgit. Tidak menaikkan kadar elektrik bagi 90% rakyat, tapi hanya mengenakan memastikan kenaikan bagi 10% penggunaan elektrik tertinggi. Dan tidak, saya tegaskan, tidak kepada 90% pengguna. Kerana keseluruhan bantuan subsidi elektrik itu mencecah hampir 20 bilion ringgit. Maknanya subsidi akan terus
diteruskan tetapi dikurangkan kepada golongan teratas. Pendekatan subsidi elektrik bersasar mengikut tahap penggunaan elektrik akan diperkenalkan dan ini memberi isyarat yang jelas kepada pengguna untuk mempraktikkan kecekapan tenaga dan amalan berjimat dalam penggunaan elektrik harian termasuk di pejabat-pejabat kerajaan seluruh negara. Rebat bil elektrik sehingga RM40 sebulan kepada isi rumah miskin Tegar dengan peruntukan RM55 juta akan diperkenalkan untuk mengurangkan lagi beban walaupun kadar dan tarif elektrik tidak dinaikkan. Kerajaan juga bersetuju mengecualikan bayaran deposit akaun bil elektrik atas nama sendiri. Bahan api diesel juga berdepan isu ketirisan yang serius. Harga diesel bersubsidi semasa ditetapkan pada RM2.15 berbanding harga pasaran RM3.75 seliter. Ini bermakna kerajaan menanggung RM1.60 bagi setiap liter diesel atau sekitar RM1.5 bilion keseluruhannya. Menurut data penggunaan, jualan diesel bersubsidi meningkat 40% sejak 2019. Tapi kenderaan diesel hanya meningkat kurang 3%. Maknanya ketirisan, penyeludupan kerana harga diesel yang murah. Bagi mengelakkan ketirisan dan penyeludupan, kerajaan berhasrat untuk merasionalisasikan subsidi, penyasaran subsidi diesel secara berfasa. Harga diesel bersubsidi akan terus dinikmati oleh pengguna terpilih seperti syarikat pengangkutan barangan. Pengguna lain akan dikenakan harga yang lebih tinggi. Dengan pendekatan tersebut, ia akan mengurangkan ketirisan subsidi pada yang masa yang sama mengurangkan impak harga barangan untuk rakyat. Tetapi bagi menjayakan penyasaran semula subsidi ini, penguatkuasaan harus lebih berkesan. Ya, maknanya terhadap pembeli dan penjual, kejujuran mereka akan menentukan sama ada keputusan ini berhasil atau tidak. Hak peniaga mengaut keuntungan yang munasabah tidak dipertikai. Tetapi gejala kartel dan pakat harga yang menyebabkan kenaikan harga berlebihan dan tidak terkawal bertentangan dengan prinsip manusiawi, prinsip madani. Oleh itu, penyasaran semula subsidi jangan dijadikan alasan menaikkan harga dengan sembrono kerana kerajaan akan bertindak menghapuskan amalan parasit melalui langkah kawalan ketat dan penguatkuasaan yang lebih berkesan. Ini tugas Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Di samping peranan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC yang kita tambah peruntukan RM10 juta hanya untuk khusus untuk tanggungjawab tersebut.